Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini ada satu lagi berita yang pasti mengejutkan ramai dengan pengumuman Rafizi Ramli yang digantikan dan juga ketua PKR baru yang diumumkan. Begitu juga saudara-saudara yang kita tahu, Rafizi adalah timbalan Presiden PKR serta memegang platform Kementerian Ekonomi. Dan terkini saudara-saudara diumumkan melalui satu artikel daripada FMT, PKR umum Ketua Negeri baharu Rafizi Ramli yang sebelum ini mengetuai wilayah Persekutuan dan Johor digantikan oleh Azman Abidin dan Syed Ibrahim Syed No. Nah, pada mulanya saya bersangka adakah Rafizi Ramli yang digantikan ini yang memegang jawatan timbalan Presiden PKR ataupun memegang jawatan platform Kementerian Ekonomi. Tapi sebenarnya Rafizi Ramli diganti di mana beliau sebelum ini mengetuai wilayah Persekutuan dan Johor, digantikan oleh Azman Abidin dan Syed Ibrahim Syed No. PKR mengumumkan pelantikan ketua-ketua negeri baharu hari ini bertarikh 26 Mei 2024 dengan timbalan Presiden. Rafizi Ramli tidak lagi mengetuai wilayah Persekutuan dan Johor. Rafizi digantikan oleh Setiausaha Politik Presiden PKR, Anwar Ibrahim Azman Abidin di wilayah Persekutuan dan Ahli Parlimen Ledang Syed Ibrahim Syed No di Johor. Sementara itu, timbalan Menteri Pendidikan Tinggi yang juga Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakmud dilantik sebagai Ketua PKR Sabah menggantikan Sangkar Rasam. Sangkar sebelum ini didesak berundur oleh 15 daripada 26 ketua bahagian di Sabah, namun beliau enggan berbuat demikian, mendorong campur tangan Anwar. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fauziah Saleh mengambil alih jawatan Ketua PKR Pahang daripada Amiruddin Syari. Amiruddin, Naib Presiden Parti, akan terus menerajui Selangor. Seorang lagi Naib Presiden Parti, Nik Nazmi Nik Ahmad, tidak lagi mengetuai PKR Kelantan dan Terengganu, digantikan masing-masing oleh Suparadi Mat Noor dan Ahmad Nazri Yusof. Diumumkan juga di sini, timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fauziah Saleh mengambil alih jawatan Ketua PKR Pahang daripada Amiruddin Syari yang juga MB Selangor. Dalam kenyataan, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil berkata, perubahan kepimpinan negeri ini diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat Parti. Pada mesyuarat itu, katanya, pucuk pimpinan parti turut membincangkan tahap kesiapsiagaan jentera bagi menghadapi PRK Dun Sungai Bakap, Pulau Pinang, yang dijangka diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif daripada PAS pada Jumaat. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, apa komen anda berkaitan dengan rombakan ini? Rasanya rombakan. Ada pemimpin yang diganti, ada juga yang dilantik. Begitu juga antara nama besar yang digantikan di sini adalah Rafizi Ramli dan juga rasanya Amiruddin Syahri sebagai MB Selangor. Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini UMNO dalam satu kenyataan yang pasti menggemparkan semua ahli-ahli di dalam parti UMNO dengan satu berita yang mengesahkan UMNO sedia beri peluang kedua kepada bekas ahli. Bila saya mendengar ataupun saya melihat artikel daripada Malaysia Kini, saya berfikiran pertama sekali pemimpin politik yang pertama
terlintas di pikiran saya tidak lain dan tidak bukan Khairi Jamaluddin dan juga Isham Jalil. Nak cakap tentang KJ dan juga Syaril Hamdan yang kini sedang menjadi host bagi podcast KS ataupun Keluar Sekejap. Yang mungkin sebelum ini kita fikir mereka akan menyertai parti yang lain di dalam kerajaan ataupun pembangkang, namun tidak. Dan terkini saudara-saudara, UMNO sedia beri peluang kedua kepada bekas ahli. Jadi persoalannya, adakah KJ dan juga Isham Jalil dan beberapa ahli politik daripada UMNO yang terlucut keahlian mereka sebelum ini akan menyertai UMNO semula? Itu menjadi persoalannya. Dalam artikel ini menyebut ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Jalaluddin alias berkata parti itu bersedia menerima bekas pemimpin dan ahli parti yang telah disingkirkan sebelum ini. Jalaluddin yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan berkata, ini karena ada di kalangan mereka yang disingkirkan selepas protes pemutihan mahu menjadi ahli UMNO semula selepas melihat keadaan parti itu ketika ini. Di Negeri Sembilan, setiausaha UMNO negeri dan bahagian sudah diarah membuat tapisan setiap permohonan yang dibuat bagi memastikan mereka yang masih mempunyai kecenderungan dan kesetiaan kepada parti diambil semula sebagai ahli. Proses pemutihan dilakukan parti sebelum ini bertujuan membersihkan parti daripada mereka yang tidak berminat lagi dengan UMNO dan beranggapan parti itu akan menjadi lemah, katanya seperti dilaporkan. Jalaluddin ditemui selepas merasmikan persidangan UMNO Cawangan Amar Penghulu di Dewan Budaya Kampung Amar Penghulu. Persoalannya saudara-saudara, proses pemutihan melalui artikel ini yang dilakukan parti sebelum ini bertujuan membersihkan parti daripada mereka yang tidak berminat lagi dengan UMNO dan beranggapan parti itu akan menjadi lemah. Di samping pengumuman daripada UMNO yang sedia memberi peluang kedua kepada bekas ahli, bukankah kita juga boleh berfikir satu lagi sudut pandangan berkaitan dengan proses pemutihan? Mungkinkah sehingga hari ini masih ada pemimpin di kalangan parti UMNO ataupun Barisan Nasional yang sebenarnya sudah beranggapan parti itu sudah lemah dan mungkin terdapat pemimpin ataupun ahli, bahkan ahli parlimen ataupun wakil rakyat dalam UMNO yang perlu terlibat dengan proses pemutihan ini sekiranya mereka menganggap parti itu sudah lemah. Nah, itu menjadi persoalannya. Jadi persoalan pertama, adakah KJ dan ahli yang terlucut jawatan mereka sebelum ini akan kembali kepada UMNO? Dan persoalan yang kedua, adakah lebih ramai lagi ahli dalam parti UMNO akan keluar daripada UMNO? Nah, itu menjadi persoalan. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.